Assalamualaikum dan salam sejahtera murid. Bertemu kembali kita kali ini dengan tugasan bahasa Melayu kita yang seterusnya. Kita masih dalam tema yang sama iaitu tema keempat, kebudayaan kita, unit ke-12, amalan baik, dan tajuk kita hari ini adalah berbudi bahasa budaya kita. Okey, di sini murid akan diceritakan tentang asal-usul nama Baling yang berada di Kedah, sebuah tempat yang bernama Baling. Ianya terletak di negeri Kedah. Okey, apa dia yang ingin diceritakan? Jom kita lihat slide yang seterusnya. Asal-usul nama Baling Kedah. Okey, cikgu akan baca kisah tentang asal-usul nama Baling Kedah ni. Perlahan-lahan murid cuba ikut cikgu baca, okey? Okey, jom kita baca sama-sama. Okey, menurut cerita orang-orang tua, pada zaman dahulu, sekumpulan petani dari Siam telah membina rumah di sebuah kaki gunung di negeri Kedah. Tanah di kawasan tersebut sangat subur. Mereka bantu-membantu dengan mengusahakan ladang tanaman di situ. Mereka bekerja siang dan malam. Berbagai pokok buah ditanam. Selepas beberapa tahun, pokok manggis, langsat dan cempedak berbuah dengan lebatnya. Tiba-tiba, sekawan kera datang lalu makan buah-buahan di ladang tersebut. Para petani berusaha dengan pelbagai cara untuk menghalau kera-kera itu. Namun, kera-kera itu tidak lari ke hutan yang berdekatan. Petani-petani itu telah bermesyuarat untuk menamai tempat itu Banlin. Banlin yang bererti kampung kera dalam bahasa Siam. Lama-kelamaan, perkataan Banlin menjadi Baling. Okey, itulah asal-usul nama Baling di Kedah. Okey, nama tempat yang bernama Baling di Kedah tu, inilah asal-usul dia daripada perkataan Siam yang bermaksud kera, kampung kera. Dia asalnya Banlin, tapi lama-kelamaan orang sebut Banlin, ujung-ujung jadi Baling. Itulah asal-usul nama Baling Kedah tu. Okey, kita lihat di bawah ni ada satu petak di mana ada penyataan dan juga nilai. Okey, di sini diberi 3 penyataan dan di sini ada nilai yang ingin disampaikan daripada penyataan tersebut. Okey, jom kita lihat slide seterusnya untuk lebih jelas tentang latihan ni. Okey. Okey, di sini cikgu minta murid untuk salin petak ni ataupun boleh tampal, tapi sebaik-baiknya salin sebab dia tak banyak, sikit je. Ni tentang tadi asal-usul nama Baling Kedah. Daripada jadual yang ada di bawah tadi tu, cikgu cuba ubah masuk ke sini. Okey, lengkapkan nilai berdasarkan teks. Okey, di sini ada pernyataan dan di sini ada nilai. Okey, nilai untuk ni cikgu dah sediakan di bawah ni. Murid hanya isi saja, pilih mana satu dan isi. Okey, kita lihat kat sini contoh yang diberikan kat sini. Mereka bantu-membantu dengan mengusahakan ladang tanaman di situ. Ni maksud dia bantu-membantu yang ada dalam ni. Maksudnya bekerja sama. Itu nilai yang ada dalam ayat tersebut, iaitu bekerja sama. Okey, penyataan ni dia dah warnakan dengan warna purple di dalam buku tu. Kalau murid perasan masa cikgu baca pasal asal-usul
nama baling kedah tadi, terdapat perkataan yang diwarnai dengan warna ungu. Okey, di situ adalah penyataan-penyataan yang ada dalam cerita tersebut. Okey, yang kedua, penyataan kedua, mereka bekerja siang dan malam. Okey, apa yang boleh diletakkan kat sini? Pilih antara satu ni. Okey, cikgu dah bagi jawapan. Murid tak perlu nak fikir sepanjang, cuma fikir mana nak tempat, mana satu jawapan dia. Pilih je. Tak perlu nak fikir apa yang jawapan yang ada di sebaliknya. Okey, cikgu dah bantu kat sini, cikgu dah bagi jawapan, murid cuma letak saja tempat yang sesuai. Okey, para petani berusaha dengan pelbagai cara untuk menghalau kera-kera itu. Okey, mana jawapan dia? Okey, itu sahaja untuk latihan dalam buku teks. Kita lihat pula latihan dalam buku aktiviti. Okey, untuk latihan dalam buku aktiviti Bahasa Melayu Jilid 1 yang warna hijau tu, murid buka muka surat 87. Hari ni cikgu sediakan 2 latihan untuk buku aktiviti. Okey, latihan yang pertama, aktiviti 2A, baca cerita kemudian nyatakan nilai yang diperoleh berdasarkan frasa yang berhuruf tebal. Okey, ini kisah cerita tentang sang lebah dan juga sang kelulut. Okey, cikgu baca dulu cerita ni. Murid cuba dengar dan juga boleh ikut sikit-sikit. Cuba ikut cikgu baca, boleh? Okey, untuk kita lebih faham apa yang ingin diceritakan tentang sang lebah dan juga sang kelulut. Okey, pada suatu hari, sang lebah ke rumah sang kelulut. Dia melihat sang kelulut sedang bekerja dengan tekunnya. Hai sang kelulut, kecilnya sayap kamu. Kamu tentu kalah jika berlumba terbang dengan aku, kata sang lebah dengan sinisnya. Belum tentu kamu menang. Esok kita berlumba, Tebuan boleh menjadi pengadilnya, kata sang kelulut. Keesokan harinya, pertandingan diadakan. Sang lebah terlanggar pokok kerana dia terbang terlalu laju. Sang kelulut yang berada di belakang terus terbang ke arah sang lebah. Sang kelulut mengangkat sang lebah lalu terbang ke arah tali garisan penamat. Sejak hari itu, sang lebah tidak sombong lagi. Okey, lihat tak cerita ni bagaimana kesombongan tu boleh menjatuhkan seseorang. Jadi kita tak boleh bersikap sombong. Kita tak boleh pandang rendah pada rakan kita. Walau macam mana sekalipun, setiap manusia ada kelebihan dan ada kekurangan masing-masing. Okey, kita lihat kat sini di bawah ni dia minta nilai. Apa nilai yang ada dalam cerita ni? Okey, cikgu dah beri contoh kat sini. Nilai pertama adalah rajin. Kalau murid lihat di sini ada perkataan sedang bekerja dengan tekunnya. Sang kelulut sedang bekerja dengan tekunnya. Itu adalah sikap yang rajin. Okey, sikap yang kedua, kalau murid lihat di sini, esok kita berlumba, Tebuan boleh menjadi pengadilnya. Itu adalah sikap berani. Okey, yang kedua adalah berani. Sikap berani. Okey, yang ketiga adalah, okey, kita lihat kat sini. Okey, tadi cikgu boleh ambil satu je. Esok kita berlumba. Itu cukup. Dia dah menunjukkan keberanian dia. Tebuan boleh menjadi pengadilnya. Maksudnya dipercaya pada kawannya ni. Dan kita boleh ambil sini sebagai mempercayai rakan. Yang ketiga, mempercayai rakan. Tebuan boleh menjadi pengadilnya. Okey, itu adalah mempercayai rakan. Dia percaya pada Tebuan boleh menjadi pengadil untuk mereka. Okey, yang keempat.
yang keempat adalah okey, di sini sang kelulut mengangkat sang lebah. Sang kelulut mengangkat sang lebah. Apa sikap yang ada tu? Lalu terbang ke arah tali garisan penamat. Sama-sama dia bawa kawan dia ni tadi pergi ke garisan penamat. Tu maksudnya dia seorang yang baik hati. Okey, tulis kat sini baik hati. Yang keempat, baik hati. Yang kelima, sang lebah tidak sombong lagi. Ini menunjukkan sikap insaf. Insaf atas kesalahan yang telah dilakukan. Okey, jadi yang kelima ni insaf. Insaf. Okey, yang pertama tadi rajin. Yang kedua berani. Yang ketiga mempercayai rakan. Okey, mempercayai rakan dia. Ni tebuan boleh menjadi pengadil. Maksudnya mempercayai rakannya. Yang keempat, mengangkat sang lebah lalu terbang ke arah tali garisan penamat. Maksudnya dia seorang yang baik hati. Okey, yang keempat baik hati. Dan yang kelima insaf. Tidak sombong lagi, maksudnya insaf. Dia menginsafi kesilapan yang telah dilakukan. Okey, kita lihat pula latihan yang kedua. Okey, jom kita lihat latihan kedua. Latihan kedua, masih lagi dalam buku aktiviti Bahasa Melayu Jilid 1, muka surat 88. Okey, murid buka sebelah je. Okey, nampak kan latihan ni? Okey, aktiviti 2B. Baca cerita, kemudian kenal pasti dan nyatakan nilai yang diperolehi. Okey, kita nak cari nilai kat tepi. Tetapi cikgu dah sediakan nilai untuk murid senang faham. Sebab memang agak susah kan nak cari nilai dalam sesuatu cerita ni. Kalau cikgu bagi jawapan ni, murid kena belajar juga cari macam mana cara untuk mencari nilai ni. Ni cikgu dah bagi contoh, jadi murid boleh berlatih sendiri bagaimana cara untuk mencari nilai. Okey, nilai ni maksud nilai yang baik, nilai yang murni, sikap yang baik yang perlu ada. Okey. Okey. Kita baca tentang kisah harga segelas susu. Okey, apa je kisah tentang harga segelas susu? Cikgu akan baca, murid akan cuba ikut. Cikgu baca perlahan-lahan, murid ikut dan faham. Cuba faham apa yang ingin disampaikan oleh cerita harga segelas susu ni. Okey? Bukannya nak tanya, okey, berapa segelas susu ni? Itu lain kisah. Ni tentang cerita di sebalik harga segelas susu. Okey? Okey, jom kita baca sama-sama. Pada suatu hari, Farhan berasa dahaga selepas berjajar kuih dengan ibunya. Farhan meminta segelas air di sebuah rumah. Seorang kanak-kanak perempuan memberinya segelas susu. Farhan ingin membayar harga susu itu tetapi ditolak. Okey, ni tadi dia pergi berjual kuih dengan mak dia, kemudian dia rasa dahaga. Di pertengahan jalan tu, Farhan rasa dahaga sangat. Jadi dia cuba pergi ke sebuah rumah yang berdekatan tu dan minta air. Tapi seorang budak ni, dia telah beri segelas susu pada si Farhan ni. Okey, jadi Farhan ingin membayarlah susu yang diminumnya tadi. Tetapi budak perempuan ni menolak bayaran tersebut. Okey, kita lihat cerita seterusnya. Kini kanak-kanak perempuan itu telah dewasa dan menjadi gadis yang cantik. Tiba-tiba dia dijangkiti penyakit kulit dan tiada doktor yang mampu memulihkan penyakitnya. Okey, budak perempuan yang tolong dia tadi, yang beri segelas susu pada Farhan tadi, bila dewasa dia menjadi seorang gadis yang cantik. Tetapi dia telah dijangkiti satu jenis penyakit kulit yang gatal tu, penyakit kulit gatal. Dan penyakit ni doktor kata tak ada ubat untuk penyakit tersebut. Okey, kita lihat perenggan yang ketiga. Pada suatu hari, dia menjalani rawatan di sebuah hospital pakar sehingga pulih. Dia susah hati tentang kos rawatannya.
Okey, ni dia cuba buat satu rawatan di hospital pakar. Maksudnya doktor ni pakar lah dalam memulihkan penyakit kulitnya ni. Tapi mungkin kos rawatan tu agak tinggi. Jadi dia agak susah hatilah bagaimana untuk dia menjelaskan kos rawatan tersebut. Okay, kita lihat perenggan seterusnya. Sebelum keluar dari hospital itu, dia menerima sampul surat pembayaran bil daripada doktor yang merawatnya. Apabila dibuka, ada sekeping kad yang tercatat, inilah harga segelas susu. Okey, ni Farhan yang dulu yang dibantu telah membantu dia semula tanpa dia sedari. Sebab bila orang berbudi pada kita, kita akan membalas budi dia mungkin dalam cara yang lain, mungkin dalam masa yang berbeza, bukan pada masa yang sama. Sebab hidup kita ni macam pusingan roda. Ada masa kita senang, ada masa kita yang susah. Okey, inilah sebaiknya sikap bantu-membantu, tolong-menolong. Sebab kita tak tahu, mungkin hari ini kita perlukan bantuan dan suatu hari nanti mungkin orang yang kita bantu tu perlukan bantuan. Jadi dia bertukar-tukar. Okey? Okey, kita lihat di sini nilai yang ada dalam cerita ini, iaitu yang pertama yang kita boleh lihat kat sini adalah baik hati, di mana seorang kanak-kanak perempuan ni memberi segelas susu kepada Farhan. Jadi dia ada sikap yang baik hati di situ. Okey, sikap nilai yang kedua adalah rajin, di mana Farhan membantu ibunya berjaja kuih untuk menambahkan rezeki mereka. Okey, nilai yang ketiga adalah ikhlas, di mana Farhan ingin membayar harga susu, tetapi kanak-kanak perempuan tu tidak menerima harga tersebut dan menerima wang tersebut dan menolak bayaran tersebut. Okey, yang keempat, reda. Kita kena reda. Maksudnya budak perempuan ni dia dijangkiti penyakit kulit dan dia reda dengan sakit yang dia hadapi. Maksudnya dia terima apa yang dah ditakdirkan untuk dia, iaitu sakit kulit, dan dia cuba untuk terima dengan hati yang tenang. Okey, berusaha. Okey, di sini kita nampak usaha dia macam mana dia untuk berusaha mencari rawatan untuk penyakit kulitnya dan menerima rawatan. Maksudnya menerima rawatan ni dia berusaha lah untuk mencari apa sahaja cara untuk merawat penyakit yang ada pada dirinya. Okey, kita lihat pula nilai yang kelima. Kelima ke? Okey. 6. Okey, 3, 5, 6. Okey, nilai yang keenam adalah menghargai pertolongan. Ni Farhan, bila Farhan sudah dah dewasa, Farhan tu telah membantu kanak-kanak tersebut membayar rawatan, menanggung bayaran rawatan tersebut. Maksudnya dia membalas budi dengan cara membayar rawatan untuk sakit kulit yang dihadapi oleh budak perempuan tersebut. Okey, nampak tak sini? Inilah dia harga segelas susu. Walaupun kecil sahaja bantuan yang diberikan, tapi nilainya tu terlalu besar, terlalu tinggi. Sebab mungkin kita pun pernah membantu dalam keadaan nilai kecil, tapi kita tak pernah mengharapkan balasan. Tetapi Allah tu boleh pertemukan kita semula dengan orang yang sama ataupun orang yang lain untuk kita bantu pula orang tersebut. Okey? Untuk itu sahaja latihan untuk minggu ni. Cikgu harap murid boleh buat. Jangan tangguh kerja.
kita pun buku aktiviti jilid 1 kita pun hampir ke penghujungnya, dan lepas ni cikgu akan masuk kepada buku kedua, jilid 2. Tapi cikgu harap murid selesaikanlah semua buku jilid 1 yang telah kita buat, semua latihan. Cuba fahami, jangan buang buku tu, boleh baca sebagai ulang kaji sebab darjah 3 lagi sukar daripada apa yang kita dah terima masa tahun 2 pun. Murid rasa susah cikgu. Okey, cikgu dah bantu sikit-sikit bagi jawapan, tolong apa yang cikgu boleh bimbing murid-murid, cikgu boleh tolong. Okey, untuk itu sahaja untuk kali ni. Sekian, terima kasih. Selamat Hari Raya pada yang Muslim. Ingat, jangan keluar rumah, duduk diam-diam kat rumah sebab bahaya di luar. Okey, ingat pesan cikgu ni, duduk rumah buat kerja sekolah. Okey, sekian, terima kasih.